Hai semua, salam sejahtera. So hari ini kita akan tengok macam mana nak menggunakan aplikasi Zoom. Sedikit tutorial ringkas. So yang pertama kita perlu sign in ke akaun Zoom kita. Okay, dan kita ada pilihan. Okay. So okay, so ni saya convert. Right, tak apa. So yang dekat sini kita ada new meeting, join meeting, schedule meeting and share screen. So kita nak organize class, so kita boleh schedule meeting dulu. Okay, plankan nama meeting kita, berapa hari bulan, masanya, duration. Okay, so password perlu atau tidak, kadang-kadang kita tak payahlah, boleh juga bubuh password. And then schedule the meeting. Okay, atau kita boleh juga menggunakan start terus new meeting. Okay, jadi bila kita start new meeting, kita boleh sendkan kepada student nombor meeting ID. So macam mana kita nak send meeting ID? Dekat atas ni ada nampak tanda. Okay, tekan and ada meeting ID. So sharekan meeting ID dan password ni kepada student, atau boleh juga copy link ni and hantar kepada student. Guna WhatsApp ke, guna Telegram ke, email ke sebagainya, kita boleh copy link ni. So student hanya perlu tekan link, dia terus join meeting. Tak perlu nak masukkan meeting ID dan password. Okey. So seterusnya kita tengok kat bahagian bawah. Ini mute untuk kita kontrol suara kita di skrin. Kalau tengah bercakap, nampak tu ada warna hijau, dia keluar dekat situ. Okey, video. Sekarang ni ada nampak video. Kalau kita nak stop, boleh. So stop video, dia kembali kepada apa saja gambar yang kita set. Okey, seterusnya kita ada security. Okey, nak lock meeting, enable waiting room. So yang sekarang ni orang enable waiting room lah. So siapa je join meeting, kita kena allow dia masuk. Okey, alright. So kita boleh allow participant. Selalunya kita jarang lah untuk allow dia share screen sebab kita nak mengajar. So kita allow dia untuk chat dan tukar nama. Ataupun kalau kita tak nak bagi dia tukar nama, kita boleh untick dekat sini. Okey, selalu kita bagi dia lah kebenaran tukar nama. Participant, kita boleh control participant kita. Okey, tapi tak ada participant kat sini. Yang kita boleh buat, bila student masuk je, terus kita buat mute all. So mute all tu maksudnya kita akan, semua participant kita tutupkan siap-siap mikrofon dia. Okay, and biarlah dia boleh unmute sendiri. Kalau kita nak berinteraksi, senang. So chat, okay, ni ruangan untuk kita chat. So chat lah apa saja. Kita boleh chat to everyone, maknanya semua orang yang join meeting kita nampak. Atau kita boleh pilih ikut nama. So sekarang kita tak ada peserta, that's why tak adalah nama. Tapi kalau ada student yang join, kita boleh tengok nama dia siapa. So kita boleh chat private. And student pun boleh tanya kita soalan private. Dia tanya soalan, kita je nampak sebagai host, kawan-kawan dia yang lain tak nampak. Okay, and ini butang record. So bila kita tekan record, kita boleh record ke komputer. Kalau anda beli yang berbayar pro, so dia boleh record ke cloud. Okay, cuma ada kuota lah. Right, reaction ni selalunya untuk bahagian kalau kata kita nak minta student bagi sikit reaction ke pandangan ke, okey ke tak, faham ke tak, dia boleh tekan di bahagian reaction and bagi thumbs up. So dia akan keluar thumbs up dekat atas tu. Okay, and more adalah untuk, contohnya kalau siapa yang beli pro, kita boleh aktifkan untuk live di Facebook ataupun live di YouTube. Tapi perlu login ke website Zoom Cloud Meeting untuk kita aktifkan butang ni. Okay, so next adalah nak tukar background. Okay, kata kita on video dan kita nak tukar background. So untuk kita tukar background, kita pergi ke choose virtual background. Okay, so di choose virtual background, kita boleh pilih yang dah siap ada dekat sini. So yang dah siap ada dekat sini, contoh saya tekan ni. Okay, nampak saya di belakang saya ada jambatan. Okay, ataupun daun, ataupun gambar planet. Okay, yang sebaiknya background kita kat belakang adalah dinding yang macam satu warna supaya dia tak adalah macam hilang-hilang. Kalau perasan kat sini, saya punya tu ada ni
Sebab saya tak ada ni. Yang sebaiknya kalau green screen lah. Tapi apa saja asalkan dia satu warna yang flat lebih mudah. Kalau boleh. Okey, untuk share screen kita kena make sure apps tu ataupun aplikasi yang kita nak buka tu dah ada. Dah buka dulu. Contoh kat bawah ni OneNote ke ni ke kita dah buka dulu supaya bila kita share screen, tekan share screen kita ada pilihan. Okey, contoh macam saya nak buka ni. So saya tekan share. So sekarang screen ni di share. So bila share screen, antara yang selalu kita kena buat adalah pastikan budak tak boleh conteng. So kita tekan disable participant. Lepas tu ini boleh gunakanlah digital ink, dah boleh conteng untuk kelas. Okay, so budak juga boleh check kat sini, record dan sebagainya. Okay, so itu saja untuk tutorial kita kali ini. Bye bye.